Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, alhamdulillah, pertamanya kita merafa'kan dan mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya dapat kita berkumpul di sini pada malam yang mulia ini untuk kita sama-sama meneruskan pengajian daripada kitab Syarh Riyadhus Salihin di Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, yang merupakan syarah kepada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi pada minggu lepas kita telah pun sentuh sampai ke surat 464 yang berkaitan tentang keadaan umat Islam ataupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Jadi kita sentuh dah beberapa hadis tentang 7 golongan yang mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan perbahasan tentang hisab dan sebagainya. Jadi hari ini kita sambunglah ke surat 464 perenggan yang akhir insya-Allah, iaitu dan di antara yang wajib diimani adalah telaga yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu telaga ataupun al-bi'r yang sumbernya berasal dari sungai Al-Kautsar, iaitu sungai yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga, sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar. Sadaqallahul azim. Jadi kita sebagai umat Muhammad SAW wajib beriman bahawa di akhirat nanti ada sebuah perigi yang sumber airnya berasal dari sungai. Asalnya sungai, kemudian air itu mengalir dan berkumpul di dalam telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, dinamakan Al-Kautsar. Nama dia apa tuan-tuan? Al-Kautsar. Dalilnya pada surah Al-Kautsar. Ada satu surah dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, firman Allah Taala, Inna a'tainakal kautsar, maksudnya sesungguhnya kami, yakni Allah Taala, telah memberi kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, sungai Al-Kautsar. Jadi ini sebaik-baik sungai, ya, sungai di syurga, sungai di hari kiamat nanti, khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan air sungai ini tuan-tuan? Sungai di akhirat nanti dia tak sama macam sungai di dunia hari ni. Kalau kita tengok sungai-sungai atas dunia ni, sungai Kuantan lah, payah sangat nak tengok, sungai Pahang dan sebagainya, warnanya itu dia akan ikut warna tanah, ya.
Kena musim kemarau dia kering tuan-tuan, tak ada air, nampak pulau saja. Kalau tuan-tuan lalu atas jambatan Sungai Pahang di highway tu, ala ke Temeloh, masa time surut dulu lah, masa tengah kemarau dulu, nampak pulau tu pulau yang sangat besar. Memang ada pulau di tengah-tengah sungai tu. Dan kelebihan sungai yang besar-besar ni, macam Sungai Nil pun dia ada pulau-pulau dia juga, kan? Tapi sungai yang ni di hari kiamat nanti dia sangat cantik, sangat bersih. Dan kita lihat kelebihannya, Nabi SAW menggambarkan bahawa air sungai itu lebih putih daripada susu. Susu kan putih tuan-tuan, ada susu warna lain. Ada kalau campur tak, perisa strawberry ke coklat ke, kan? Tapi tu tak ori lah. Susu yang ori dia warna putih. Tak kira lah susu apa pun, susu kambing, susu lembu ke susu apa, dia warna putih. Tetapi air Sungai Al-Kawthar, Nabi SAW kata lebih putih, asyaddu bayadan, lebih putih daripada warna susu. Bayangkan tuan, betapa jernih dan bersihnya Sungai Al-Kawthar itu. Bagaimana rasanya? Kita saja-saja nak minum air sungai tak ada, takut sakit perut nak. Nak kena tapis dulu lah. Kita kena tapis dulu, paling kurang kita masak air dah menggelegak, barulah berani nak minum. Saja-saja nak minum, minta maaf lah, tak ada siapa yang nak minum, tapi air Sungai Al-Kawthar ni lebih manis daripada madu. Al-asal, madu tualang lah, madu, macam-macam jenis madu, kan? Bukan kita cerita pasal madu hari ni, tapi madu ni dia sangat manis. Tapi air Sungai Al-Kawthar jauh lebih manis, lebih sedap rasanya daripada madu lebah yang biasa kita rasa, yang biasa kita minum tiap-tiap hari. Bagaimana dengan baunya? Masya Allah, lebih harum daripada minyak kasturi. Ataupun orang panggil apa tuan-tuan? Ahlan wa sahlan. Jemput. Al-misk, al-misku, kasturi. Kalau orang pergi haji balik, hadiah dia mesti bawa balik selain daripada kayu sugi apa tuan-tuan. Dia kan bawa balik, paling mudah sekali bawa balik kayu sugi lah. Bagi seorang sebatang, bagus, kan? Lepas tu apa ni tadi, kayu sugi. Kemudian disebut di sini apa tadi? Allah SWT, kasturi, al-misk, kasturi putih, kasturi hitam dan sebagainya. Ini antara minyak kasturi, minyak atar yang paling wangi dan paling harum dan paling digemari oleh umat Islam di seluruh dunia. Kalau minyak atar yang Hajar Aswad tu, ada yang bau tengik tu, tuan tahu tak? Itu jarang orang bagi hadiah. Kalau bagi pun dia bagi kat orang lain pula. Ni kasturi, ni minyak atar Mekah ni, rugi tak ambil. Terima kasih lah, bila baru je bagi kat jiran sebelah, lah tak ada siapa pun guna. Padahal itu antara eter-eter yang harum lah sebenarnya, tapi yang paling wangi sekali ialah al-misk. Jadi minyak misk ini wangi dan harum, tapi air Sungai Al-Kawthar jauh lebih wangi, jauh lebih harum daripada bau-bauan yang ada di atas dunia ni. Kelebihan Sungai Al-Kawthar. Apa lagi? Kemudian dinyatakan di sini lebih harum dari kasturi, gelas-gelasnya. Ada gelas-gelas dia. Siapa nak minum air Sungai Al-Kawthar, disediakan gelas. Kalau tuan-tuan pergi sungai Pahang, ada orang letak gelas tepi sungai? Tak ada orang letak gelas tepi sungai, sebab dia tahu orang takut nak minum. Kan? Banyak prosesnya lah. Tapi air ni memang disediakan gelas, cawan memang untuk diminum. Tak perlu nak tapis lagi dah, tak perlu filter-filter lagi dah. Memang bersih, minum je. Dia seperti bintang-bintang di langit dan luasnya sepanjang perjalanan sebulan, dan barang siapa minumnya satu kali sahaja, maka ia tidak akan merasa haus selamanya. Sekali minum sahaja, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini telaga Al-Kawthar,
khusus untuk orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berdoa pada Allah, semoga Allah Taala menjadikan kita daripada golongan yang dapat minum air sungai Al-Kautsar, dan semoga ini akan menghilangkan dahaga kita buat selama-lamanya, pada hari akhirat, pada hari mahsyar nanti. Siapa yang dapat minum air Kautsar ni tuan-tuan? Kata Syekh Utsaimin berdasarkan hadis Nabi sallam, orang mukmin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ramai. Tapi mukmin sahaja yang betul-betul beriman pada Allah, betul-betul mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang melakukan maksiat, al-kabair, maka mereka itu agak sukar untuk mendapat nikmat ini. Tapi orang betul-betul beriman, beramal saleh, yang tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang banyak beramal atas dunia ini, yang mencintakan sunnah, yang mencintai sunnah Nabi dan beramal dengannya dan menyebarkannya, dan banyak lagi ciri-ciri orang mukmin yang akan bantu kita, bantu kita supaya tergolong dalam golongan ini, insya-Allah. Adapun orang tidak beriman kepada Rasulullah, maka ia akan diusir dari telaga tersebut dan tidak boleh minum daripadanya. Maka orang kafir yang tidak beriman dengan Allah, musyrikin, mereka tidak dapat minum air. Pada hari itu, pada waktu itu, semua orang dahaga umat Muhammad SAW beriman dapat minum air Al-Kautsar, tapi orang kafir mereka tidak dapat minum, bahkan diusir dan dihalau daripada telaga tersebut. Wal-a'yazubillah. Ya, ini telaga. Bukan di surga lagi lah. Ya, Belum lagi di surga. Ini belum lagi. Ini memang pada ni di mahsyar. Di mahsyar, sebab kita akan cerita buat sirat lepas ni. Sirat titian sirat. Jadi sebelum itu, dalam keadaan yang dahaga, panas dan sebagainya, kita perlukan air. Maka telaga Kautsar ini khusus diberi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini telaga yang besar. Telaga yang paling besar di antara telaga para nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain pun ada telaga ni juga. Ya. Nabi ni ada telaga dia, tapi nama tak tahulah. Tapi telaga Nabi nama dia Al-Kautsar, daripada sungai Al-Kautsar. Jadi umat-umat yang lain yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Nabi yang diutuskan pada mereka, mereka akan dapat juga menikmati air daripada telaga Nabi masing-masing. Tapi yang paling special sekali ialah telaga Al-Kautsar, ya. Setiap Nabi memiliki telaga yang akan dijadikan tempat minum bagi umatnya, tetapi telaga itu tidak sebesar telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana umat beliau kelak mencapai 2/3 dari penduduk syurga. Sebab apa telaga Nabi Muhammad ni paling besar, tuan-tuan? Kerana umat Muhammad ni kebanyakan majoriti penduduk syurga itu, insya-Allah, ataupun 2/3 daripada ahli syurga itu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selebihnya umat-umat Nabi yang lain, Nabi Musa, Nabi Harun dan sebagainya, mereka pun juga dia kalangan ahli syurga. Kerana semua yang masuk syurga ini beriman dengan Allah dan mengabdikan diri pada Allah. Cuma dari segi syariat sahaja yang berbeza, mereka ikut syariat Nabi masing-masing lah, ya. Maka tidak hairanlah kenapa telaga ini paling besar dan paling luas dari telaga yang lain. Kerana bilangan ahli syurga ramai, mana umat Muhammad ni ramai banding dengan umat yang lain, maka Nabi diberikan penghormatan, Allah Ta'ala muliakan Nabi dengan telaga Kautsar. Dan Nabi sebagai Nabi amat sayang kepada umatnya, dia akan menjemput dan akan menggalakkan umat Muhammad SAW ni minum daripada air Al-Kautsar, ya. Itu cerita bab telaga. Telaga ni khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja. Nah, ada pun umat yang lain dia minum air daripada telaga nabi-nabi yang diutuskan kepada mereka. Apa yang berlaku selepas itu, tuan-tuan? Selepas itu kita beriman pula pada hari kiamat, beriman dengan titian as-sirat. As-sirat ni jambatan.
yang ditegakkan di atas nari jahannam. Bayangkan neraka jahannam, ada titian as-sirat. Siapa yang berjaya melepasi titian as-sirat itu, maka berjayalah dia menuju ke dalam syurga. Tapi jambatan ni tak samalah macam jambatan yang biasa kita lalu. Jambatan Pulau Pinang besar tak? Berapa line tuan-tuan? Saya pun tak pernah lalu jambatan baru. Katalah okey, 2 line kan. Jadi besar, luas. Kereta boleh lalu, lori boleh lalu. Titian as-sirat, tak pernah orang buat dalam dunia ni jambatan macam ni. Lebih halus dari rambut. Rambut tu dah halus. Tuan-tuan tengok rambut tuan-tuan. Rambut ni lebih halus. Boleh belah ke rambut kita tuan-tuan? Rambut dah halus, belah pula. Jadi lagi halus. Dan lebih tajam daripada pedang. Bukan sekadar halus, dia juga adalah tajam. Maka kita nak lintas tu naik apa tuan-tuan? Nak naik skram? Tak. Kita kena berjalan kaki. Yang asasnya berjalan kaki. Kalau boleh. Dan macam-macam style yang ada. Manusia bila nak melepasi titian as-sirat ni, mereka akan guna pelbagai cara dan bergantung pada iman dan amalan dia di dunia. Ini khusus untuk orang yang beriman saja. Adapun orang yang kafir, awal-awal lagi dah masuk selalulah dalam tu. Tak ada nak lalu sirat mustaqim, jatuh selalu. Kena campak terus dalam neraka. Lebih halus saya rambut dan lebih tajam daripada pedang. Manusia akan melaluinya berdasarkan amal perbuatan mereka. Cepat atau perlahan, berjaya atau tidak berjaya, itu bergantung pada amalan kita tuan-tuan. Antaranya ada yang berjalan melepasinya ataupun melewatinya secepat kilat. Cepat macam kilat. Kilat ni kan daripada cahaya, dia laju. Sekejap dah laju sampai. Bila masa dia pijak atas tu pun tak nampak. Macam mana dia berjalan atas tu pun tak tahu. Tapi dia laju. Dah sampai. Selamatlah dia. Ini orang yang paling laju lah. Secepat kilat. Sebab amalan dia dan keimanannya dia sangat tinggi. Oleh itu Allah Ta'ala muliakan dia dan dia berjaya melepasinya secepat kilat. Ada juga yang berjalan melewatinya dalam keadaan lambat. Ada yang lambat. Bagi yang mencampur adukkan antara amal baik dengan amal buruk sehingga tidak diampuni Allah, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka. Kita berlindung pada Allah dari yang demikian. Ada yang baik, dia berjaya melepasinya. Kalau dia amalannya sangat baik, dia akan melepasinya secepat kilat. Ada yang baik, melepasinya lambat. Berjalan kan? Macam pernah tengok orang berjalan, tengok sirkus tak tuan-tuan? Orang berjalan atas tali. Itu pun dipegang apa tuan-tuan? Besi panjang kan, nak imbangkan badan dia. Walaupun dia seorang ahli sirkus yang mahir dunia, dia dah biasa buat persembahan di sirkus, tapi belum tentu dia boleh lepas titian as-sirat ni. Sebab titian as-sirat ni nak tak nak kita akan lalui. Kita berjaya lepas, cepat atau lambat, kita akan sampai ke syurga. Tapi ada juga yang cuba melepasinya tetapi jatuh ke dalam api neraka kerana dia banyak melakukan dosa, ataupun dosanya lebih banyak daripada pahala. Bila ditimbang, rupanya dosa dia lagi banyak. Banyak buat dosa besar banding dengan amalan yang baik atas dunia ni, maka dia akan terjatuh ke dalam api neraka. Jatuh ke dalam api neraka, maka dia akan mendapat siksaan api neraka. Wali'ayazubillah. Orang yang berbeza-beza melepasi titian sirat ini, ada di antara mereka yang berjalan sekejap, sekelip mata sahaja. Sekelip mata dah sampai, laju. Ada yang laju macam kilat, ada yang laju macam angin, dan ada yang laju macam kuda lumba. Ada yang melepasinya seperti unta yang berjalan. Slow lah sikit, tapi lepas tuan-tuan. Tapi slow sikit.
Dari segi speed dia. Ya, kita hari ni sibuk nak cipta kereta paling laju di dunia. Kan? Kalau boleh 400 km sejam. Tapi kita lupa. Sebenarnya amalan kita yang menyebabkan kita boleh berjalan sepantas kilat. Ya, di akhirat nanti. Ada yang merangkak. Bayangkan tuan, merangkak atas titian sirat. Berangkak. Sampai tak sampai Allah alam. Ada yang cuba merangkak, akhirnya tergantung, bermok, jatuh. Jatuh pula dalam neraka Jahannam. Wal'iyuzubillah. Jambatan ini tidak dilewati kecuali orang. Ini orang mukmin sahaja yang beriman pada Allah, yang ada iman dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi, dia akan lalu. Maknanya selagi dia tidak syirik pada Allah Ta'ala, dia tidak melakukan perkara yang syirik, maka dia ada peluang melalui as-siratul mustaqim. Tapi kalau dia kufur pada Allah, Abu Lahab, Abu Jahal and the gang, maka dia, orang kafir, tidak akan melaluinya kerana mereka langsung terus dilemparkan, dicampak ke dalam api neraka. Terus malaikat campak. Campak, terus jatuh, kekal dalam neraka selama-lamanya. Itu orang kafir. Jadi kita kena rasa takut lah tuan-tuan. Kita pasti akan melalui ini. Ketika menyeberangi as-sirat, apa peristiwa yang berlaku? Mereka berdiri di atas jambatan antara syurga dan neraka. Siapa yang berjaya melepasi neraka, masuklah dia ke dalam syurga. Kemudian mereka saling mengqisas sebahagian atas sebahagian lain. Tetapi qisas ini bukanlah qisas terjadi pada kiamat. Qisas ini ialah agar hati mereka bebas dari rasa marah, dengki dan dusta, sehingga mereka dapat masuk syurga dalam keadaan yang sempurna. Maknanya ahli syurga ni tuan-tuan, sebelum dilalu siratul mustaqim ni, seolah mereka kosong-kosong. Okey. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada apa buang belaka. Maknanya nanti bila masuk dalam syurga, semua tak ada sifat hasad dengki, tak ada sifat sombong, tidak ada sifat marah di antara satu sama lain. Semuanya masuk dalam keadaan sempurna. Ini yang berlaku di situ. Jika kisah tunaikan, maka tidak ada lagi rasa dendam, dengki. Semua ni lah penyakit-penyakit hati ni buang belaka. Maka penduduk syurga tidak akan masuk syurga hingga kisah di antara mereka tunaikan, supaya mereka masuk syurga dalam keadaan berseri-seri. Jadi orang masuk dalam syurga ni, dia tak ada perasaan dendam, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan marah. Jadi hati dia tenang, gembira saja tuan-tuan. Ni hebatnya kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada ahli syurga. Maka bila hati mereka dah bersih dan suci, mereka diizinkan masuk syurga. Tetapi pintu syurga tidaklah dibuka pada siapa pun sebelum Rasulullah SAW. Jadi Nabi lah orang pertama sekali masuk syurga, sebab dia penghulu ahli syurga. Kemudian baru diikuti oleh umatnya. Maka dari situ beliau sendiri memberi syafaat kepada penduduk syurga agar mereka boleh masuk syurga, sebagaimana beliau telah berikan syafaat pada semua makhluk untuk agar diberikan keringanan sehingga mereka tidak merasakan kegoncangan, ketakutan, kesedihan ketika berhadapan dengan ujian pada hari kiamat. Kedua, syafaatnya hak khusus milik Nabi SAW. Dan Nabi ni dia dikurniakan as-syafa'ah. Syafa'ah ni apa? Syafa'ah ini umat-umat ni dia akan jumpa Nabi masing-masing, minta daripada Nabi ni, berdoa minta dengan Allah Ta'ala supaya selamatkan mereka daripada azab api neraka, supaya berikan keringanan, supaya mudahkan mereka masuk syurga, dan sebagainya. Jadi Nabi diberikan asy-syafa'ah al-kubra, tapi dengan izin Allah. Sebab itu dalam Al-Quran Ta'ala sebut, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapakah yang dapat memberi syafa'ah melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri izin, barulah Nabi dapat
beri syafaat. Nabi boleh pilih siapa-siapa yang Nabi nak. Dan Nabi doa pada Allah Ta'ala. Kalau Nabi dah doa, insya-Allah Ta'ala akan perkenankan. Jadi sebab itu antara doa yang Nabi ajar pada kita, Allahumma syafi'hu fiyya. Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikan Muhammad itu dapat memberi syafaat kepadaku. Jadi kita doa supaya Nabi dapat beri syafaat pada kita, bantu kita. Manalah tahu ada Allah Ta'ala itu hampir-hampir masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaat Nabi SAW dia mendapat keringanan. Jadi Allah Ta'ala akan mudahkan dia masuk syurga, dengan syarat dia tidak syirik pada Allah Ta'ala. Ya, Allah Ta'ala sebut, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampunkan orang yang syirik pada Allah, tapi siapa yang tidak syirik pada Allah, wa yaghfiru, Allah Ta'ala boleh beri keampunan. Walaupun banyak mana dosa kita sekalipun, sekali kita tidak syirik pada Allah Ta'ala, insya-Allah ada peluang masuk syurga. Tapi kena masuk api neraka dulu tuan-tuan. Dah habis tu, bergantung pada masyiatullah. Allah Ta'ala ampunkan, akhirnya Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam syurga, insya-Allah. Orang pertama sekali masuk syurga ialah Nabi SAW. Umat pertama masuk syurga umat Muhammad SAW. Ini satu fakta yang kita kena tahu. Kita beruntung sebab kita ni memanglah tak dapat jumpa Rasulullah, sebab kita hidup zaman bila jauh daripada Nabi. Tapi kita jadi umat Muhammad SAW. Umat Muhammad SAW ini umat yang pertama masuk syurga berbanding dengan umat-umat yang lain. Itu kelebihan umat Muhammad. Penduduk neraka mereka dimasukkan secara acak dan masuk ke dalamnya satu umat, kemudian diikuti umat lain. Setiap kali umat masuk, maka mereka akan melaknat umat yang lain. Na'udzubillah. Bila masuk ahli neraka dari kalangan umat Nabi Musa, umat Nabi yang lain melaknat mereka. Umat Nabi ni melaknat orang yang masuk dalam neraka. Begitulah yang berlaku, wal'iyazubillah. Ya, tapi belaka masuk neraka. Walaupun dia laknat, saling melaknat antara satu sama lain, tapi lah masuk neraka juga. Ya. Umat yang kedua mencela umat pertama, dan yang pertama mencela yang kedua, dan begitu yang lain. Ketika mereka tiba di neraka, mereka dapati pintu neraka sudah terbuka, sehingga mereka merasakan azabnya yang pedih. Ya. Sampai-sampai tu pintu dah terbuka. Masuk belaka ke dalam neraka. Lalu mereka masuk ke dalamnya dan kekal selama-lamanya, tiada akhirnya. Kekal selama-lamanya, tak tahulah sampai bila-bila. Kalau kena seksa, sentiasa diseksa, tidak ada rehat, tidak ada peluang langsung keluar daripada neraka, kekal dalam tu selama-lamanya. Walaupun kalau kita kaji Al-Quran, ramai yang kata, ya Allah, kami nak kembali ke dunia, ya Allah, nak jadi baik, nak jadi beriman. Tapi itu semua satu penyesalan. Mereka tak akan dapat balik ke dunia. Allah Ta'ala dah bagi peluang hidup di dunia. Allah Ta'ala dah hantar Rasul Muhammad SAW kepada kita, tapi kita yang ikut, alhamdulillah. Yang tak ikut ni mereka akan menjadi ahli neraka. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abadan atau abada wa kana zalika 'ala Allah yasira. Surah An-Nisa 168 hingga 169. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan zalim, orang yang musyrikin, termasuklah orang yang tak percaya pada Tuhan dan sebagainya, kafirlah. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa mereka, dan Ta'ala tidak memberi hidayah kepada mereka sebab mereka pilih jalan kesesatan. Allah Ta'ala dah bagi peluang banyak dah atas dunia, tapi tak ikut. Masuk neraka barulah menyesal nak bertaubat. Dah terlewat. Yang ada jalan ke Jahannam dan khalidin, mereka kekal dalam neraka ni tuan-tuan, Jahannam,
abadan, selama-lamanya. Bukan sementara. Muaqqatan, abadan. Dahlah khalidin tu maksudnya kekal. Dikuatkan lagi dengan perkataan abadan. Tak ada apa tuan-tuan. Memang tak boleh keluar lah jawabnya. Duduklah situ sampai bila-bila. Bila itu apa? Bila-bila. Kehidupan yang kekal abadi dalam neraka. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Mudah sangat bagi Allah Taala nak masukkan mereka dalam api neraka, nak kekalkan mereka dalam api neraka. Mudah bagi Allah, bukan susah. Allah Taala itu Maha berkuasa. Ini dalil menunjukkan orang kafir yang tidak ada peluang untuk keluar daripada neraka, itulah tempatnya selama-lamanya. Dan firman Allah Ta'ala lagi, Inna Allah la'ana al-kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah Ta'ala melaknat golongan kafir dan menyediakan kepada mereka itu neraka sa'ir. Sa'ir ni salah satu nama api neraka, maksudnya api yang menyala-nyala. Khalidina fiha abada, sama juga, kekal dalam neraka sampai bila-bila. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak jumpa wali, pembantu, wali, pelindung. Wali ni pelindung, wala nasira ataupun penolong. Yauma tuqallabu wujuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari wajah-wajah mereka dibalik-balikkan di atas api. Tuan-tuan biasa tengok ayam golek. Ayam golek biasa tengok. Dibalik-balikkan atas api. Golek. Ataupun ayam pusing. Ada orang panggil ayam kena seksa. Kambing kena seksa. Seksa dengan api dunia, bukan kena seksa api neraka. Kena seksa tapi kita makan macam. Sebab dunia ni pasal. Wajah mereka dibalik-balikkan di atas api. Sambil meronta-ronta mereka mengata, alangkah baiknya, menyesalnya lah, kalau kita kat dunia dulu taat pada Allah kan bagus, tak jadi mangsa siksaan. Wa ata'na ar-rasula, kalau kami taat Rasulullah dulu kan selamat. Tapi dah terlambat tuan-tuan. Mereka telah pun diseksa dan tak boleh keluar selama-lamanya. Boleh minta tangguh tak? Minta tangguh siksaan ni. Minta tangguh. Ambil cuti rehat khas boleh? Mana ada cuti-cuti tuan-tuan? Dia bila start diseksa tu, dia tak ada cuti, tak ada rehat. MC tak ada, minta maaf. Semuanya akan berjalan sampai bila-bila penyiksaan tersebut. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Dahlah menyesal. Ini Allah Ta'ala cerita tentang keadaan ahli neraka. Dalam neraka ni, orang ahli neraka dia akan menyesal dan diminta nak kembali ke dunia, nak bertaubat, nak jadi orang baik. Kemudian mereka buat alasan. Sebab apa nak balik ke dunia? Sebab apa jadi kafir? Sebab apa sembah berhala? Sebab apa syirik pada Allah? Wa qalu rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami ni taat pada tuan-tuan kami, pembesar-pembesar kami, bos-bos kami. Wa kubara'ana, pembesar-pembesar. Mereka yang sesat dengan kami, fa'adalluna sabila, mereka yang sesat dengan kami, mereka yang suruh kami sembah berhala. Kan? Disalahkan pula ketua-ketua dia. Saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Rabbana atihim dhi'fain. Kemudian yang berdoa ni bukan orang kafir lah. Rabbana atihim dhi'fain. Dia minta macam-macam nak kembali ke dunia, las apa yang mereka dapat? Balasan azab 2 kali lipat. 2 kali ganda lah, dhi'fain. Wa la'anhum la'nan kabira, dan mereka mendapat laknat yang besar. Maknanya mereka ditambahkan lagi azab, siksaan itu. Maknanya kalau kepanasan tu dipanaskan lagi, panaskan, makin tambah sampailah
selama-lamanya. Itu balasan bagi ahli neraka. Wal'iyuzubillah. Jadi kita berdoa kepada Allah supaya kita ni mati dalam iman, mati sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan kufar, musyrikin. Ya. Adapun orang yang beriman yang banyak buat maksiat, golongan asi, al-usat ataupun yang ashabul kabair dan sebagainya. Firman Allah Taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Ini sama juga. Orang buat maksiat. Sambungan pada ayat tadi. "Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada." Ini bersama musyrikin juga. Siapa buat maksiat pada Allah, derhaka pada Allah, musyrik Allah Taala dalam ibadah, maka dia pun kekal dalam neraka sampai bila-bila. Jadi yang kita nak highlight di sini, tengok perkataan khalidina fiha abada. Dalam 3 ayat ni, An-Nisa, Al-Ahzab dengan Al-Jin, ada perkataan bila sebut neraka Jahannam, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini jelas. Jadi ayat ni lah yang sepatutnya mengisahkan kita. Orang kafir bukan dia tak tahu ayat ni, tuan-tuan. Tapi mereka sombong, takabur dan degil. Ya. Maka ketiga ayat di atas menegaskan bahawa penduduk neraka kekal dalam neraka selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Tidak seorang pun yang boleh berpendapat yang bertentangan firman Allah. Musyrikin memang akidah ahli sunnah mereka kekal dalam neraka selama-lamanya. Okey. Tak ada kata Abu Lahab tu ada peluang juga masuk syurga. Tak betul. Itu bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Ahli sunnah kata mereka ni memang kekal dalam neraka. Begitu juga dengan ahli syurga. Ada dah ahli syurga masuk syurga, lepas tu keluar je masuk neraka dia? Tak ada. Dah masuk syurga tu, dia tak keluar-keluar lagi dah. Pun khalidina fiha juga. Di dalam al-jannah. Jika ada yang bertanya, sungguh Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud, فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Sesungguhnya orang-orang yang celaka, yang binasa itu, mereka berada dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan nafas dan menariknya dengan merintih. Dia cerita dalam neraka nanti, ahli neraka ni dia bernafas, tarik nafas, buang nafas dalam keadaan tersiksa. Bayangkan dalam api neraka, api, kita cuba duduk dekat dengan api, asap api kita tak tahan dah, mata pedih kan. Tak cari tanya orang kerja bomba, dia tahu lah. Kalau dapat pencing kerja bomba tu, lega dah, tak padam api dah, puas dah padam api. Dengan asapnya, pedih matanya, sakit hidungnya, begitulah dia. Tapi ini lebih dahsyat lagi, tidak tergambar oleh kita. Khalidina fiha, mereka pun kekal dalam neraka selama-lamanya selagi ada langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid, melainkan kecuali Rabbmu menghendakinya. Sehingga Rabbmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Jadi kita ahli sunnah kata ashabul kabair, bila dia banyak dosa, dia memang masuk neraka dulu. Tapi dengan masyiatullah, dengan rahmat Allah Ta'ala, dia masih lagi ada peluang untuk masuk dalam syurga. Setelah habis siksaannya, hukumannya, diazabnya, maka dia pun masuk dalam syurga insya-Allah, kerana dia tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah, adapun golongan yang bahagia, su'ada, khalidina fiha, pun kekal dalam syurga. Ini dalil khalidina fil jannah, ni balik pada al jannah. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghaira majzus. Mereka kekal dalam neraka selagi ada langit dan bumi, kecuali Rabbmu menghendaki yang lain, sebagai kurnia yang tiada putus-putusnya. Jadi di sini apa kita dapat, tuan-tuan? Ahli neraka, kalau kufar musyrikin, kekal dalam neraka selamanya. Kalau ahlul jannah pun kekal dalam neraka
kekal dalam syurga, afwan. Kekal di dalam al-jannah khalidina fiha selama-lamanya. Itu nikmat kekal abadi. Ada orang duduk tengah-tengah. Syurga pun tak, neraka pun tak, tidak. Mereka akan masuk juga sama ada syurga atau neraka. Maka bagaimana dengan ahli syurga itu? Penghuni syurga itu bagaimana? Tentang penghuni syurga Allah berfirman sebagai kurnia yang tiada putusnya. Ata'an ghaira majzuz. Nikmat dalam syurga ni tak putus-putus. Kalau makan tu, makan semua tuan-tuan. Kalau tuan-tuan naik kapal terbang, banyak juga makan tak? Baru duduk dah bagi dah makanan. Baru terlena nak sandar, sampai lagi makanan. Lalas tak boleh tidur lah kapal terbang. Banyak sangat makan. Dekat sana, makanan dia tak putus-putus. Hidang. Makan. Minum. Tak ada semayang, tak ada puasa, tak ada apa. Tak ada dah. Semuanya nikmat belaka. Ata'an ghairu majzuz. Ya? Itu nikmat kepada ahli syurga. Bagaimana pula dengan ahli neraka? Dan ketika menjelaskan tentang penghuni neraka, Allah berfirman, Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dikehendaki. Ini berarti penghuni neraka azabnya akan terputus dan tidak abadi. Ketika katakan tidak, ketika penduduk syurga menerima nikmat, maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa nikmat mereka tidak terputus. Adapun penduduk neraka ketika mereka berhadapan dengan keadilan Allah, dia berfirman, sesungguhnya Rabbmu Maha Pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Tidak dijelaskan ada akibat hukumnya. Mungkin Allah Ta'ala menginginkan bahawa penduduk neraka kekal dalamnya. Itulah mungkin pemahaman yang mudah yang berkenaan masalah keimanan dengan hari akhirat. Senang cerita, ahli neraka ni tengok dia musyrikin atau tidak. Ada musyrikin memang tak ada peluang. Kalau dia usad, ashabul kabair, orang buat dosa besar, banyak buat maksiat tapi tidak syirik pada Allah, insya-Allah ada peluang. Ya? Berbeza dengan golongan al-mubtadi'ah yang lain seperti khawarij. Kalau orang buat dosa besar, ada kata ashabul kabair idza matu min ghairi taubah, fahum kuffar khalidun fi an-nar. Mereka kekal dalam neraka selama-lamanya jika mati tanpa taubat. Ya? Buat dosa besar ya, kafir terus. Kekal dalam neraka dengan syarat, kata mereka mati sebelum mati itu tak sempat taubat pada Allah. Ini kata golongan Khawarij. Dan yang lain pun banyak lagi pendapat-pendapat yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan di sini, sebelum kita masuk tajuk beriman dengan Al-Qadha dan Al-Qadar, perbincangan tentang Telaga Al-Kautsar dan titian As-Sirat, apa lagi, keadaan ahli syurga, ahli neraka, ini semua gambaran yang sepatutnya kita ketahui dan kita wajib beriman, dan dia boleh menjadi motivasi pada kita untuk beramal ibadah dan boleh menimbulkan perasaan khauf dan takut pada kita supaya menjauhi azab, menjauhi maksiat yang boleh bawa kita kepada azab api neraka. Dan kita selalulah doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menjadikan Nabi ini sebagai sahibus syafa'ah. Allahumma syafi'u fiyya. Mudahkanlah pada kita supaya kalau kita di sana nanti kita dapat minta syafaat dengan Nabi dan Nabi beri pada kita, insya-Allah. Ya. Dan kita dapat minum air Al-Kautsar yang amat manis dan amat wangi dan harum itu, yang diberikan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi ini khatamul anbiya wal mursalin, penutup segala nabi dan makhluk yang paling mulia yang pernah dicipta oleh Allah. Sebagaimana Ta'ala muliakan Nabi Muhammad, Ta'ala muliakan umatnya. Jadi persoalan, adakah kita tergolong dalam golongan itu? InsyaAllah kita mesti selalu berdoa dan kita mesti selalu beriman dan selalu mengharapkan, dan kita berusaha ke arah itu setakat yang kita mampu berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha
mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah setakat mana yang kamu mampu. Mesti kita usaha. Sebab kita nak capai tahap ahli syurga ni tidak dapat lari daripada ibadah dan isti'anah. Tuan-tuan kena ingat ayat yang selalu kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dan isti'anah. Orang yang paling baik, tahap yang paling tinggi, dia ahlul ibadah dan ahlul isti'anah. Sentiasa beribadah pada Allah dengan ikhlas, ikut sunnah Nabi SAW. Kemudian selalu minta tolong dan hidayah pada Allah supaya dapat beribadah dengan sempurna. Sebagaimana doa Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Bantulah aku supaya dapat beribadah dengan sempurna. Ini yang paling baik. Ada juga golongan dia tidak ada ibadah dan tidak ada isti'anah. Tak beribadah pada Allah, tak sembahyang, tak puasa, tak belajar, tak berzikir pada Allah, dan tak minta tolong dengan Allah pun ada. Ini golongan yang paling malang sekali. Orang kufar ialah mereka yang tergolong dalam golongan ini. Mereka tidak beribadah pada Allah dan tidak minta tolong dengan Allah. Ada orang kafir yang langsung tidak peduli ke Allah pun ada, golongan etis dan sebagainya. Ada golongan dia beribadah tapi tidak ada isti'anah. Rajin sembahyang, rajin pergi umrah, rajin bersedekah, tapi bila ditanya macam mana boleh ada kekuatan boleh pergi haji banyak kali, umrah banyak kali, disebabkan kekuatan diri saya sendiri. Dia tak sebut pun Allah yang bagi hidayah kat dia. Dia tak ada isti'anah. Dia tidak minta tolong dengan Allah. Dia rasa dia hebat. Akhirnya dia jadi orang yang riak. Orang yang riak, orang yang menunjuk-nunjuk. Dan orang yang takabur, sombong. Dia sombong, dia rasa dia hebat. Golongan Al-Qadariyah macam tu. Al-Qadariyah mereka menyatakan bahawa mereka yang mencipta kudrah mereka sendiri dengan iradah mereka sendiri. Allah Ta'ala tak ada kaitan. Dia buat baik, Allah Ta'ala tak ada kaitan dengan dia. Dia buat jahat pun tak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Akhirnya mereka diharamkan daripada memperolehi kelazatan beribadah. Ya? Golongan yang terakhir, dia ada isti'anah tapi tak ada ibadah. Muka tak malu, tuan-tuan. Ya Allah, kurniakan aku wang yang banyak. Ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah. Tapi semayang tak. Puasa tak. Tak semayang tapi minta tolong dengan Allah. Semata-mata ada tujuan yang dia nak. Semua nak harta dunia belaka, nak pangkat, nak harta. Ya? Tapi tak ibadah pada Allah. Pun tak guna juga. Nabi SAW ajar kita supaya jadi golongan ahli iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ibadah tak tinggal, isti'anah tak tinggal. Kerana mereka ini cinta pada Allah, kerana mereka mengharapkan rahmat Allah. Sebab kita ni hamba Allah, oleh itu kita kena minta pertolongan daripada Allah. Mustahil kita boleh beribadah tanpa pertolongan daripada Allah. Oleh itu kita tiap-tiap hari kita baca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah pada kami, tunjuk pada kami jalan yang lurus, ya Allah. Minta Allah Ta'ala bimbing kita, minta Allah Ta'ala ingatkan kita, minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada segala kejahatan dan keburukan. Tak mampu kita nak beribadah ni dengan kekuatan diri kita sendiri, mustahil. Nabi sendiri doa pada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Nabi sendiri minta tolong dengan Allah. Walaupun Nabi seorang Rasul, apatah lagi kita ni manusia biasa. Kita lebih lagi kena minta tolong dengan Allah. Ya? Itulah yang akan membawa kita kepada kejayaan di akhirat nanti. Hanya ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh sahaja yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Dan kita buat ni semua untuk mencari redha Allah. Kerana kita sayang pada Allah, kerana kita takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ni hamba. Bila hamba, kena buat cara hamba. Hamba dia tak boleh sombong, hamba mesti rendah diri, hamba mesti sentiasa mengharapkan belas kasihan tuannya, iaitu Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya. Jadi alhamdulillah, maka dengan perbahasan ini maka jelaslah pada kita tentang hadis-hadis yang kita bincang sebelum ini. Cuma insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sentuh tentang rukun iman yang seterusnya, itu al-iman bil qada'i wal qadar. Beriman dengan al-qada' dan al-qadar. Kita akan tengok pandangan ahli sunnah dalam al-qada' al-qadar. Dan kita juga akan melihat pandangan-pandangan al-mubtadi'ah, al-qadariyah, al-jabriyah, al-jahmiyah dan sebagainya, dan pandangan mereka yang tidak betul dan sesat itu, yang boleh merosakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Kalau ada soalan nak tanya, bolehlah, satu dua soalan tentang tajuk yang kita belajar hari ni, ataupun apa-apa sahaja kemusykilan yang rasanya boleh dibantu, insya-Allah. Silalah kalau nak tanya, kalau ada apa-apa. Kalau tak ada, alhamdulillah, saya rasa setakat itu sahaja. Semoga apa kita pelajari ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada soalan? Tanya. Yang apa ni, ada mengatakan titian sirat, kita tonggang binatang korban. Mana kita tunggu unta ke? Ada mengatakan apa ni, pasal ada macam saya pernah ni, imam tu nak sembelih dia panggil sokok nama naik atas lembu tu. Untuk dia kata titian sirat tu naik lembu yang kita korban. Okey, tu kita kena perlu pada dalil. Setakat yang kita ngaji tadi tak adalah pula sebut kan. Tapi tak apalah, kita checklah balik. Setakat ni rasanya ada yang lebih laju daripada tu. Dia bergantung pada amalan kita, bukan setakat disebabkan kita berkorban. Mana amalan-amalan yang lain sebenarnya membantu kita supaya kita dapat melepasi titik sirat tu dengan pantas. Itu mungkin salah satu. Tapi banyak lagi amalan-amalan sebenarnya yang menyebabkan kita jauh lebih pantas melepasinya, insya-Allah. Nah. Apa ni, yang kita nak dapat syafaat Nabi ni, yang Rasulullah. Kan kita dulu bersunnah ya. Nah. Kena selawat banyak pada Nabi. Nah. Jadi apa-apa yang Nabi pun kata, yang kita perlu buat tu, baru kita dapat syafaat dia. Betul. Jadi kalau kita tak selawat, tak bersunnah tu, mungkin kita tak dapat kan tak? Ya. Jadi nak dapat syafaat Nabi SAW ni, asas dia ialah dua perkara, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas beribadah pada Allah, dan cara beribadah itu ikut sunnah Nabi SAW. Ada orang bila dia beribadah, dia ikhlas kerana Allah dan ikut sunnah Nabi. Ini golongan yang insya-Allah dapat syafaat Nabi. Ada golongan dia tak ikhlas beribadah dan tak ikut sunnah Nabi. Suruh semayang tak ikhlas, bila semayang pula tak ikut sunnah, semayang tanpa wuduk contoh, sebab kena paksa kan, memang tak ikhlas lah semayang. Kemudian tak nak ambil wuduk pula. Ini yang paling teruk. Ada golongan dia ikhlas tapi tak ikut sunnah Nabi. Ikhlas nak semangat ni, nak ibadat, tapi tak belajar, tak ikut sunnah, semayang tanpa wuduk, semayang tak tutup aurat, macam-macam lah. Jamak subuh dengan zuhur, dia nak jamak, ikhlas nak jamak, tapi jamak subuh dengan zuhur, mana dia belajar tu kan? Pun Allah Ta'ala tak terima juga. Ada orang dia ikut sunnah tapi tak ikhlas pula, sombong, takabur, pun Allah Ta'ala reject. Jadi atas dua dasar itu, sebab itu Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama besar menyatakan dua syarat untuk diterima ibadah dia, mesti ikhlas dan mutaba'ah. Sebab itu dia beliau ditanya tentang ayat Al-Quran dalam surah Al-Mulk, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah Ta'ala mencipta hidup dan mati. Allah Ta'ala nak uji siapa di kalangan kita ni yang mendapat atau melaksanakan ahsanul amal, amalan yang paling baik, yang paling sempurna. Kata Al-Fudail bin Iyad, ahsanul amal akhlasuhu wa aswabuh. Akhlasuhu wa aswabuh, amalan yang paling ikhlas dan paling betul. Al-khalis an yakuna lillah, ikhlas tu kerana Allah, bukan kerana riak, bukan kerana takabur. Wa al-khalis was-shawab an yakuna 'ala sunnah, dan yang betul ni mesti ikut sunnah. Satu Abdullah bin Mas'ud sebut, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutlah sunnah Nabi, jangan kamu buat benda-benda bid'ah. Sesungguhnya cukuplah sunnah Nabi SAW. Al-Imam Malik bin Anas pun selalu pernah pesan. Dia kata, man ibtada'a fid din bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Lianna Allah Azza wa Jalla yaqul, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Siapa yang mendakwa, yang mencipta bid'ah, yang sesat dalam agama, yang memandangi benda itu hasanah, kebaikan, sesungguhnya dia telah mendakwa bahawa Muhammad telah mengkhianati risalah, seolah agama tidak lengkap, boleh ditambah, boleh dikurangkan. Sedangkan Allah Ta'ala disebut, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu, dan aku sempurnakan ke atasmu nikmat, dan aku redha Islam sebagai agamamu. Itu pesanan-pesanan ulama salafus salih, ahlul hadis. Okey, atas dasar itu, kalau kita cinta, betul kita cinta pada Allah, kita kena ikut sunnah Nabi SAW. Daripada bangun tidur sampailah kita kembali tidur sampai ke akhir hayat, cuba sedaya upaya mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab tu as-salafus salih menyebut al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Bersederhana dalam melakukan perkara sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam melakukan perkara bid'ah. Biar sikit tapi berterusan. Mula-mula semayang witir 1 rakaat dulu, lepas tu nak semayang 3, 5, ni tiba-tiba terus nak buat 5, lepas tu hari esok tak buat dah. Lebih baik dibuat sikit-sikit tapi berterusan, atas dasar cinta kepada Allah, cinta pada Rasul. Dan akhir sekali firman Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kamu semua cinta pada Allah, maka ittabi'uni, ikutlah aku, ikut sunnah Nabi, Allah Ta'ala akan sayang pada kamu. Satu, al-mahabbah tu kata ulama asasul ibad, asas kepada ibadah ni cinta pada Allah. Cinta pada Allah mesti amalkan ajaran Nabi SAW. Sebab Nabi dah sempurna, Nabi amanah, Nabi dah sampaikan belaka wahyu, Nabi dah terangkan belaka semua ajaran Islam. Nabi tidak akan melewat-lewatkan penjelasan. Suatu dalam Al-Qa'idah Al-Usuliyah menyebut, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Kalau hajat memerlukan untuk jawab satu soalan, menerangkan hukum hakam, Nabi tidak akan melengah-lengahkan. Nabi akan jawab dengan sempurna, dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi SAW. La siyama fil aqaid, khususnya dalam bidang akidah, Nabi tidak ada sembunyi-sembunyi. Sebab itu Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti, seorang ulama besar, menyatakan la yajuz ta'khiru al-bayan an waqtil hajah la siyama fil aqaid. Tak boleh, Nabi dia tak akan tangguh-tangguhkan penjelasan-penjelasan jika waktu pada waktu itu manusia memerlukannya. Sebagaimana dalam ayatus sifat, Al-Quran ni turunkan dalam bahasa Arab. Nabi orang yang paling fasih bahasa Arab. Kalau ayat yadullah fawqa aydihim, ayat ar-Rahman ala arsy istawa, istawa, yad dan sebagainya, Nabi faham, orang Arab faham dari segi makna yang zahirnya. Kalau perlu mengikut istilah ulama al-kalam, ta'wil. Pada ta'wil ni kalau kita bincang istilahnya baik, sebenarnya dalam istilah yang paling tepat bagi mereka ini tahrif. Kalau mereka ta'wil, istawa maksud di istawla, Nabi akan terangkan, Nabi wajib terang istawa ni maksud istawla, tapi Nabi tak terangkan maknanya. Makna itu dah sempurna. Jadi banyak benda tuan-tuan.
Kalau kita kaji tentang sunnah Nabi SAW ini, maka banyak lagi yang perlu kita pelajari dan kuasai. Jadi kesimpulannya, di antara umat Muhammad yang layak, ciri-ciri umat Muhammad yang layak menerima syafaat ini, ikhlas ibadahnya dan sedaya upaya dia cuba beramal dengan sunnah Nabi SAW lebih dari segala-galanya, lebih daripada apa sahaja atas dunia ini. Contoh tentang kelebihan 2 rakaat sebelum subuh. Nabi kata rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu dalam hadis sahih lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya dia lebih cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada harta yang dia ada. Dia tinggalkan segala nikmat yang ada, tilamnya yang empuk, airconnya yang sejuk, hujan ni kan. Tapi alhamdulillah, disebabkan dia cinta pada Allah dan Rasul lebih segala-galanya, dia tinggalkan semua itu. Dia tahu dunia ni sementara, biarlah kurang tidur, kurang makan. Nak makan kenyang-kenyang ke akhirat esok lah. Nak tidur lena-lena dalam syurga nantilah. Tapi dunia ni tempat dia beribadah pada Allah. Begitulah. Ya. Dan kalau kita nak baiki umat kita ni tuan-tuan, kita nak baiki umat kita ni, kita kena ikut cara as-salafus salih. Sebab Imam Malik selalu sebut, dan biasalah kalau kita kaji Imam Malik bin Anas, guru pada Asy-Syafi'i rahimahullah, lan yasluha akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Umat akhir zaman ni tidak akan menjadi saleh melainkan dengan amalan saleh yang diamalkan oleh para salafus saleh. Kita kena ikut jejak langkah as-salafus saleh. Sebab mereka ni ditarbiyah oleh Nabi Muhammad. Dan saya akhiri soalan ini dengan kata-kata Abdullah bin Mas'ud tentang para sahabat, bagaimana dia memuji para sahabat. Ini disebut oleh Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab At-Tuhaf fi Madhhabi Salaf, satu risalah kecil lah. Dia kata as-sahabah ni abarruhum quluban wa aqalluhum takallufan, abarruhum quluban wa a'maquhum ilman wa aqalluhum takallufan qaumun ikhtarahumullah subhanahu wa ta'ala li suhbati Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu ala as-siratil mustaqim. Para sahabat ni apa beza dia dengan kita? Mereka ni hati mereka paling bersih. Hati paling bersih, paling suci. Ilmu agama mereka paling mendalam. Wa aqallum takallufan, dan mereka tak banyak cerita bila Allah Taala turunkan perintah supaya sembahyang, puasa, meninggalkan arak, meninggalkan zina, mereka tak komplain banyak. Mereka tak rasa beratnya lah nak buat benda ni. Mereka cuba sedaya upaya. Mereka cuba melupakan segala kepayahan, masyaqqah dalam melakukan ibadah kerana mereka cinta pada Allah. Mereka ini dipilih untuk menjadi sahabat Nabi dan ditarbiyah oleh Rasulullah SAW, maka mereka itu berada di atas as-siratal mustaqim. Kalau kita dalam semayang dalam surah Al-Fatihah kita doa, siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukkan kami jalan orang yang kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Siapa tuan-tuan? Sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Insya-Allah dengan cara itu kita layak mendapat syafaat Nabi SAW dengan kefahaman yang betul, mengikut perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah. Ya. Saya rasa cukup setakat ni untuk malam ni. Kita sambung lagi pada kuliah akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini diberkati Allah. Kita tutup majlis dengan surah Al-Asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim.